أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita sambung lagi tafsir Suratul Duha. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula, walasawfa yu'tika rabbuka fatardha, ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Baik, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ni orang panggil jawab sumpah, jawab qasam yang kita belajar dah sebelum ni. Demi waktu duha, demi malam. Huruf qasam ni ada 3. Waw, ba, ta. Wallahi, wabillahi, watallahi. Jadi jawab qasamnya demi malam, demi waktu duha. Ma wadda'aka, tidak meninggal akan engkau, hei Muhammad, oleh Tuhan engkau. Wa ma qala, dan tidak marah ia. Jadi ini di antara asbabun nuzul, sebab-sebab penurunan ayat Quran. Kenapa diturun suratul Duha? Ini disebabkan wahyu lambat turun. Wahyu lambat turun sehingga orang kafir Quraisy menganjing kepada Nabi, duduk mengejek. Antaranya isteri Abu Lahab, Ummul Jamil. Dia kata syaitanmu ni tak mari datang jengukmu ke? Syaitan, dia kata. Syaitan ni maksud dia malaikat lah. Tak datang turun wahyu ke? You menganjing. Dak Tuhanmu dak sayang dah kamu ni. Dak tengok wahyu dak turun-turun. Dah. Sehingga Allah jawab qasam dimulai dengan wadduha wal laili idza saja. Allah jawab ma wadda'aka, tidak meninggal akan engkau. Wada' ni tinggal lah. Ia ada satu lagi taroka, bahasa Arab. Taroka makna tinggal juga. Kalau wada' ni tinggal yang mana tak tahu bila kita akan berjumpa. Tak tahu, tinggal tak tahu. Adakah berjumpa semula ataupun tidak, tak tahu. Itulah orang sebut sama tawah widak tu. Widak lah. Wada'. Tidak meninggal akan engkau, hei Muhammad. Walau wahyu ni tidak lambat sampai lambat turun ni, bukan sebab aku nak tinggal kamu Muhammad, bukan sebab aku marah. Tu Tuhan nak bagi tahu kepada kita, wa ma qala. Bukan sebab tu. Sebab itulah kalau wahyu nak lambat sampai ni, membuat Nabi kita Muhammad ni rasa tertunggu-tunggu, rasa rindu sangat. Macam kasih kita dah tak telefon kita, tak balas surat, tak balas mesej, lagu mana perasaan kita? Rindunya. Rindu di sini kita macam-macam. Anda yang adakah dia sayang kat aku ke, ataupun tak sayang kat aku ke, ataupun dia nak teh aku ke, macam mana? Tuhan nak bagi Nabi ni supaya sabar nak tengok macam mana perasaan Nabi ni, rindu tahap mana. Tapi orang kafir ambil kesempatan selalu dah. Tuhanmu tak sayang kamu ni, sia-sia je mu dakwah ni tentang Islam. Tengok Tuhanmu pun tak sayang dah kamu. You buat nganjing. Kemudian walal akhirah. Panggil harah lil ibtida. Tujuannya bagi takkid, nak kuat. Sungguh. Mana bukan main-main. Bermula akhirat itu ialah terlebih baik bagi engkau minal ula, daripada yang pertama, iaitu dunia. Ada ulama tafsir walal akhirah ni, akhirat ni akhir. Dengan mana akhir lah, terlebih baik daripada yang pertama. Maknanya
Walaupun daripada asal dulu yang pertama mu rasa sakit, penat, lelah, jalan dakwah mu banyak berliku-liku, akhir nanti senang. Relax. Ya sebenarnya walaupun ayat ni tuju khas kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi ia sebagai ibrah, pengajaran, pedoman bagi kita. Kalau kita baca Al-Quran baik, hadis baik, kadang-kadang kita tahu asbabun nuzul ni sebab apa, asbabul wurud ni sebab apa, hadis ni didatangkan, hadis ni Al-Quran diturunkan sebab apa, ditujukan sebab apa. Walaupun ditujukan kepada sebab tertentu, tetapi ia juga memberi pengajaran, ibrah, pedoman, petunjuk kepada kita. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah ni ia ambil umum lafaz, bukan ambil khusus sabab, umum lafaz. Apakah pengajaran ayat ni Tuhan turun kepada kita? Walaupun ditujukan kepada seseorang, pengajaran tu apa benda? Dia ada ibrah. Sebab itulah orang tua-tua guna istilah apa dia? Berakik-rakik dahulu, berenang-renang kemudian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Tu betul tu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Mula-mula sakit tengok orang zaman dulu nak atur anak dia pergi belajar, nak bagi berjayanya, dapat kerja sedapnya dah. Ada kambing, jual kambing, ada lembu, jual lembu, ada tanah, jual tanah. Nak atur anaknya belajar tu, masuk you tak sampai gada gelamah, maknanya gitu. Mana bersakit-sakit dulu, nak dapat senang-senang akhir nanti tu. Tu permulaan tu kena didahului dengan sakit. Sebab itulah kita ni, mula-mula kita ni, kata Al-Imam Al-Ghazali, man hasuna bidayatuhu hasuna nihayatuh. Barang sesiapa yang eloklah permulaannya, elok, ya comel dah. Walaupun dalam keadaan bersusah, sakit, penat, lelah, tapi ia mengelokkan permulaan dia tadi, elok dah. Nescaya comellah kesudahannya. Tu bagaimana nak dapat kesudahan kita elok, comel? Maka tengoklah, tiliklah persediaan kita tu macam mana. Kata Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari qaddasallahu sirrahu dalam kalam hikamnya, dia kata apa? Al-imdadu bihasabil isti'dad. Dapatan perolehan ia bergantung persediaan kita tu lagu mana. Kalau persediaan kita ni okeylah perolehan nanti. Kalau di permulaan kita buat cincai-cincai, tidak ada persediaan, buat lebih kurang, akhirnya pun lebih kurang jugalah. Sebab itulah kita ni dalam Islam dianjurkan kena usaha, ikhtiar, doa dan tawakal. Kena usaha dulu di peringkat awal. Usaha, ikhtiar, doa, tawakal. Sebab tu dianjurkan ada doa awal tahun, ada doa akhir tahun. Sebenarnya doa ni bukan awal tahun je, awal bulan. Nabi syurkan kita ni baca doa ni awal bulan, tiap-tiap bulan. Tapi oleh kerana kita malas, okeylah setahun sekali, maknanya gitu. Jangan kata bila pula doa akhir tahun, awal tahun. Betul, dalam hadis tidak khususkan akhir tahun, awal bulan, awal tahun. Cuma kita ni, yelah, kita ni orang iman lemah, nak buat amal ibadat pun malas. Mana kalau tak mampu awal bulan, tiap-tiap bulan, setahun sekali pun okey dah. Mana gitu. Macam baca Yasin malam Jumaat lah. Baca Yasin malam Jumaat tak ada nas yang sahih yang mengatakan Nabi khususkan baca Yasin malam Jumaat. Yang adanya Suratul Kahfi. Tapi ada nas Nabi suruh baca Yasin tiap malam. Ada nas. Oleh kerana iman kita lemah, nak baca Yasin malam tiap-tiap malam tak mampu, lemah, maka kita pilihlah seminggu sekali. Okeylah tu, daripada tak baca langsung. Nak baca surah Kahfi ni panjang, bacalah surah Yasin. Nak pilih hari mana? Dah kita jadi malas nak ambil seminggu sekali, kita pilihlah Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari, iaitu hari Jumaat. Tu panggil jalan. Ambillah ulama-ulama kita, orang tua-tua kita, kenapa sohor sangat baca Yasin malam Jumaat, baca Yasin malam Jumaat.
Nah, sebab Nabi kata barang siapa baca Yasin di malam hari, tak? Malam Jumaat pun malam juga. Tak? Jadi usahlah kita membidoahkan orang baca Yasin malam Jumaat. Kalau nak baca surah Kahfi, bacalah. Sebab masjid surah tak buat surah Kahfi. Sebab apa? Panjang, kita tahu dah. Jum'ah makmum ni tengok malam ni kita baca surah Kahfi sekali. Geriak lalu. Jadi hampir pendek-pendek Yasin boleh tahan kira. Tu je sebenarnya. Bukannya tok guru kita tak mau amat baca surah Kahfi malam Jumaat. Ya mak, dia balik rumah lagi. Rumah dia baca lah. Surat masjid tak buat. Dia tahu dah masyarakat kita jadi malah. Dah ambil hak pendek-pendek jadilah. Begitu juga dengan doa. Kita sebenarnya dianjurkan doa ni bukan setakat setahun sebulan, bahkan tiap-tiap hari kena doa. Nah, kalau sebut dalam nas ni yang jelas Nabi berdoa tiap-tiap bulan. Untuk persediaan kita di awal gitu. Untuk persediaan kita untuk natijahnya akhir nanti bagus, baik, comel. Nah, doa tu. Sebab itulah apabila tenggelamnya matahari pada akhir bulan apa, iaitu bulan Islam, maka di situ mulalah kita berdoa di awal bulan. Bagi orang yang mahir dalam ilmu falak, ia dapat menilai apakah yang berlaku dalam bulan tersebut. Sebab bulan ini sebagai apa? Sebagai al-hilal, sebagai apa dalam Nabi sebut? Sebagai apa? Hudan dan sebagai petunjuk kepada kita adakah baiknya dalam bulan itu atau buruknya bulan itu. Sebab itulah Nabi doa kebaikan dan berlindung kejahatan. Antara doa Nabi ketika nampak bulan apa dia? Di awal bulan Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka khaira hadha syahr. Ya Allah, aku minta kepadamu akan kebaikan ini bulan. Wa as'aluka khaira ma fihi wa ma ba'dahu wa khaira ma ba'dahu. Dan aku pohon barang yang dalam bulan ni mintalah kebaikan. Kita tak doa, agak-agaklah kena banyak doa supaya virus corona tu tak masuk dalam Malaysia kita ni. Kena doa sama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pakai makan mahal lah. Doa tu penting sebab doa ni silah mukmin, senjata orang mukmin. Doa. Aku minta padamu ya Allah akan kebaikan barang hak ada dalam bulan ni dan selepasnya minta. Dan begitu juga wa'udzubika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dahu. Aku juga minta kamu ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah, wa na'udzubika asyarra minasyarri hadha syahr, daripada kejahatan ini bulan. Nabi doa. Bukan bulan tu jahat. Maknanya dalam bulan tu apakah yang berlaku? Adakah pemulihan, penyusutan ataupun perolehan? Tak tahu. Maka perlu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu orang yang mahir dalam bidang ni, ia boleh meramal dalam bulan tu apa yang akan berlaku. Sebagai contoh, ketika tenggelamnya matahari di akhir bulan Islam, di situ kita tengoklah, kita boleh nilai keadaan sekeliling kita. Kita tengok berlakulah, contohnya berlakulah air pasang surut jauh pula. Pasang surut pula, air surut jauh pula. Pasang surut pula apa benda ni? Surut jauh. Masa tu kita perhatikan angin tak ada dan masa tu kita ada kelihatan awan nipis bertakung di kaki langit. Biasanya surut jauh, angin tak ada. Bila angin tak ada, kita akan nampak awan nipis bertakung di kaki langit. Di situ orang yang mahir dalam bidang ni, dia dapat tahu, meneka pada bulan ni apa yang berlakunya penyusutan. Bagi orang yang suka menternak binatang, kena ambil perhatian, kena ambil persediaan. Tu panggil al-imdadu bihasabil isti'dad. Dapatan perolehan yang bergantung dengan persediaan kita. Jadi persediaan kita macam mana? Kena belilah obat-obat vitamin antivirus ke apa benda ke. Sebab
binatang mudah kena penyakit berjangkit kuku mulut. Mudah kena penyakit. Maka persediaan kita, kalau kita ambil persediaan dah, ambil action dah pada waktu tu, panggil keluar sedikit belanja kita beli obat dan sebagainya, insya-Allah dapatan perolehan kita ni alhamdulillah di akhir sekali kita akan dapatan perolehan kita ni alhamdulillah, tak rugi. Kalau di awal tadi kita tidak ada permulaan dah, lantak pilah tak tahu benda ni, aku tengok sihat je binatang aku, lembu aku, saya tengok kena nyakit kuku, atau pula jabat haiwan kena bayar ratus-ratus, yang asalnya kita hanya keluar sedikit belanja puluh-puluh saja, rugi beratus-ratus bahkan beribu-ribu, iaitu kematian binatang ternakan kita. Tu sebab tu dah disyorkan doa tu di awal pula tu penting, sebab doa ni adalah senjata orang mukmin. Nah, terutama sekali ni isu penyebaran virus ni, corona ni, kita bimbang akan terus meresap masuk ke dalam negara kita, maka berbanyakkanlah kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok persediaan kita, Tuhan nak tengok persediaan kita tu lagu mana. Kalau tengok tak ada sedia mana, aku balakanlah. Tu persediaan kita, yang penting doa. Begitu juga doa ni bukan setakat awal bulan, tiap hari pun, apabila masuknya awal baru, apabila munculnya matahari, di situlah kita berdoa juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Asbahna wa asbaha lil mulku lillah. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yaum, ya Allah, ya Tuhanku, aku minta kamu ni akan kebaikan ini, hari ni minta kebaikan. Doa juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab tu orang yang mahir dalam ilmu bidang ni, dia dapat meramal dalam hari tu. Hari tu dapat meramal dah. Apabila munculnya matahari, dia dapat meramal dah. Apakah yang berlaku pada hari tu? Hujan ke, panas dering ke, ribut taufan ke, dia dapat meramal dah ketika itu. Yang penting banyakkan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya akhir kita tu mendapat kebaikan, mendapat keuntungan, bukan kerugian. Jadi ayat ni memberi isyarat juga kepada kita, walaupun ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dianjurkan kepada kita supaya kita ini kena ambil persediaan. Maknanya bersakit-sakit dahulu. Betul, sungguh orang tua-tua ni memang tepat. Kalamnya memang tepat sungguh. Dia ambil banyak kalam-kalam orang tua ni, dia ambil daripada Al-Quranul Karim dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ada syair Melayu kan, yang dikarang oleh siapa? Tak lupa dah, tak tahu nama siapa yang karangnya, hak sahur tu. Fikir itu ialah pelita bagi hati yang mendapat, kita ingat akan mati. Dalam syair itu kata apa? Dengan penat yang sedikit kamu dapat, itu akhir senang kamu di akhirat. Maknanya penat dulu, yang sedikit, senang sedikit je penat, lelah, jangan berliku, akhir nanti mendapat kesenangan. Tu penting. Siapa dah pada awal kita nak relax dah, sedap dah, nikmat dah, jangan haraplah akhir nanti kita nak dapat nikmat juga. Tuhan nak bagi, nak menyedapkan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala saufa yu'ti. Dan sungguh, ni takkid lagi, Tuhan nak takkid, nak kuat. Sungguh, selagi saufa, mana selagi ni orang panggil arah istiqbal, akan datang. Mana kena sabarlah. Lambat cepat kena sabar. Sebab dengan perkataan saufa, kalau dengan perkataan sing, ia ada bahasa Arab, ia ada harf tanfis sing. Sing pun selagi juga, saufa selagi juga. Macam contohnya sayu'tika selagi juga, saufa yu'tika selagi juga. Cuma saufa ni selagi, ia tak ke depan lagi. Kalau sing selagi, tak lama dah. Macam Nabi katakan, sataftariku ummati, selagi akan berpecah umatku ni
73 puak. Nabi sebut dengan perkataan sing, menunjukkan benda ni tak lama berlaku. Selepas nak wafat Nabi, munculallah puak-puak sesat. Antaranya Syiah, golongan Syiah, Khawarij. Dah keluar dah. Sataftariku. Ni saufa selagi. Maknanya cepat ke lambat ke kena sabarlah. Maknanya gitu. Selagi akan memberi akan engkau oleh Tuhan engkau akan nikmat-nikmat nanti. Antaranya ulama tafsir iaitu syuf'ah, banyaklah syafaat dia. Nabi dapat, Tuhan bagi nikmat, Nabi dapat beri syafaat kepada umatnya. Antaranya syafaat uzma. Banyaklah nikmat yang Tuhan bagi tu. Antara yang paling besar sekali syafaat uzma lah. Fatak dah, maka engkau akan reda. Maka kau reda, kau suka, puas hati dengan nikmat yang Tuhan bagi pada kau nanti. Selagi Tuhan akan bagi. Cumanya lambat cepat tu sahaja. Sabar. Maknanya macam kita doa kepada Tuhan juga. Lambat cepat tu kerja Tuhan. Yang penting kena sabar. InsyaAllah Allah akan perkenankan doa kita. Cuma lambat cepat sahaja. Alam yajid kayatiman fa'awa. Adakah tidak dapat akan engkau, ni panggil istifham takriri. Adakah mu dapat? Mana nak ayatnya dulu ni bukankah mu yatim? Mana gitu. Bukankah dulu ni mu yatim? Ialah Nabi ni yatim sebab ayahnya meninggal dunia sebelum Nabi belum lahir lagi, ketika Nabi masih dalam kandungan moknya Siti Aminah. Bukankah kamu ni yatim? Fa'awah, maka awak aku memberi perlindungan kepadamu. Tengok Nabi diberi perlindungan, dijaga oleh pak saudaranya, dijaga oleh toki dia, kemudian dijaga oleh pak saudaranya. Tu dilindungi, dijaga. Dah. Kemudian pula Allah katakan lagi, wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadah, bukankah dulu kau ni sesat? Sesat ni apa makna sesat? Tu ulama tafsir begitu banyaklah. Antara tafsirannya seperti mana kata Al-Imam Al-Qurtubi, Nabi ni apabila Nabi ni pernah masa kecil kita sesat di lorong kat Mekah, maka Allah bagi dia petunjuk jalan. Begitu juga ketika Nabi pergi berdagang dengan pak saudaranya Abi Talib ke Syam, di situ Nabi di atas unta berlakunya sesat. Di padang pasir Allah bagi petunjuk jalan. Tu banyaklah ulama tafsir macam tu, macam-macam ulama tafsir. Ada juga sesat ni diibaratkan nak bagi tahu dulu tak ada syariat. Tak ada syariat ni diserupai sebagai sesat. Sekaranglah ada dah syariat sembahyang, puasa, gini-gini dan sebagainya, nak ditashbihkan, diserupakan dengan petunjuk. Macam-macam lah. Maknanya dulu sesat. Bukan Nabi yang orang sesat, jangan silap faham. Nabi sesat bukan gitu. Jangan etikot lagu tu pula, salah tu. Bahaya etikot lagu tu. Nabi pun sesat. Akhir Nabi ni bertaubat. Jangan molek tu. Tu kena belajar akidah molek tu. Apakah sifat yang wajib bagi Rasul dan belajar tu. Baik. Sebab tu penting kita tahu murak yang dikehendaki oleh Al-Quran. Nak tahu berdasarkan tafsiran ulama. Jangan kita faham Nabi sesat dulu ya, kemudian Nabi taubat dapat petunjuk. Maknanya bukan Nabi sesat, mu segi sesat lah, jadi sesat lah, faham, silap faham. Sebab kita umat Nabi Muhammad ni kadang-kadang sebab sesat. Sebab apa sesat? Sebab Al-Quran. Jangan silap faham, bukan Al-Quran menyesatkan kita. Disebabkan baca Al-Quran berdasarkan dengan pahaman kepala otak dia sendiri, jadi sesat. Tu tu bahaya. Jadi Al-Quran itu ia bukannya menyesatkan orang. Dia ni boleh membuat orang tu jadi sesat dengan sebab orang baca, faham, tafsir secara sendiri. Tu bahaya. Dulu kamu sesat, dan sesat jalan ataupun orang panggil, kalau kita orang panggil dalam belajar ilmu balaghah, orang panggil isti'arah tafsiriyah. Maknanya sebagai musyabbah.
Ditashbihkan sebelum ada syariat, ditashbihkan sebagai sesat sebelum adanya syariat sembahyang, puasa, zakat, haji dan sebagainya, diserupui dengan petunjuk. Ada juga macam-macam tafsiran ulama lah. Wa wajadaka ailan fa'arna, dulu mendapati engkau ni fakir. Ailan dengan mana fakir, fa'arna, maka Allah mengkaya akan engkau. Kaya lagu mana? Ulama tafsir macam-macamnya. Allah bagi engkau ni rasa sifat qanaah, rasa syukur dengan harta tu, dengan sebab harta ghanimah, harta disebabkan kahwin dengan Siti Khadijah, tu. Dan juga harta di sini ia bukan hanya terkait dengan harta kekayaan saja, bahkan kaya jiwa. Seperti mana sabda Nabi SAW, Nabi kata apa? Laisal ghina an kasratil araq walakinal ghina an ghaniyun nafs. Nabi kata kaya ni tidak semestinya kaya ni dengan banyak harta benda, tetapi kaya di sini dengan makna kaya jiwa, hati tenang. Tu kaya juga. Jangan main hati tenang ni. Orang yang kaya jiwa ni, hati tenang ni, lebih mahal, lebih berharga daripada kaya harta. Tengok orang duit banyak tapi sakit, lupuh. Apa benda? Tak ada maknanya. Tak. Duit banyak tapi musuh keliling pinggang, musuh kita nak cari kita. Nak jalan pun tak sedap, orang perhati kita, nak rompok kita, nak rampah kita. Tak senang juga. Orang panggil kaya nafs diri ni, sungguh yang mana diistilahkan sebagai syurga al-ajilah, jannatul ajilah, syurga yang disegera akan dia. Nabi ni dilantik menjadi rasul ni pun kaya sehabis kaya dah. Sehabis kaya dah. Kita ni sebenarnya kalau dah benda yang kita suka, dapat syurga. Sebab dalam syurga ni ada segala-galanya. Tetapi orang beriman, orang yang soleh, para awliya illah, di sana dia dapat dah syurga ni. Sebab tu dia tidak pandang kepada harta benda ni. Dia tidak gerang dengan harta benda ni. Sebab apa? Sebab diri dia ni sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jannatul ajilah, syurga yang disegera akan dia. Walahu jannatan, dan baginya dua syurga. Syurga mana? Syurga akhirat dan yang kedua syurga dunia. Bukan syurga dunia pergi Phuket, bukan hak tu. Ni tidak faham syurga dunia. Tak, syurga dunia panggil syurga ajilah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuk syurga lalu dah. Wahai jiwa yang tenang. Ni orang sampai pada peringkat nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhan kau radiyatan, redha, mardiyah, lagi diredai akan dia. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah kamu di kalangan hamba-Ku. Kamu adalah hamba aku. Kita bukan hamba Tuhan ke? Ya, kita hamba Tuhan. Kenapa Allah katakan orang yang sampai pada peringkat ni sebagai hamba? Sebab orang yang sampai peringkat ni dipanggil hamba ni, itulah hakikat hamba sebenarnya. Kita hamba Allah. Ya, hamba Allah. Tapi perangai kita ni bukan macam perangai hamba. Tu maksudnya. Macam kita lah, ada mak kita, ayah kita sayang sangat ke anak kita. Mak kita sayang sangat kepada kita. Apa yang mak kita kata? Ni barulah anak mak. Ni lah baru anak ayah. Selama ni bukan anak mak ke? Anak mak juga. Tapi oleh kerana sayang, sifatkan dia, ni lah baru anak mak, ni lah baru anak ayah. Allah kata fadkhuli fi ibadi, maka masuklah kamu di kalangan hamba-Ku, wadkhuli jannati, maka masuklah limu akan syurga-Ku. Ni mahal ni. Syurga mana tak mati lagi? Bukan syurga nu, jannatul ajilah, syurga yang disegera akan dia. Rasa tenang, happy, tak tahu nak benda. Sebab tu orang yang sampai pada peringkat ni, apa-apa jenis ujian yang Allah bagi kepada dia, dia relax saja, boleh terima dalam keadaan hati tenang, senyum, redha dan sebagainya. Tu kaya jiwa tu, hak tu mahal sekali tu, jannatul ajilah. Sebab hatinya sampai kepada hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, hak tu mahal.
Tu mahal tu. Hak tu kita dapat tu tak usah. Nak orang sampai peringkat ni apa jenis ujian yang berat, dia boleh menanggung. Sebab dia ada jannatul ajilah, syurga yang disegera akan dia. Nah, harta benda ni bukan ditohok harta, ia tidak geram. Ia ambil tapi ambil hanya sekadar untuk keperluan sahaja, ia tidak geram. Jannatul ajilah ni kalau kita nak beri contoh agak, kalau kita orang beriman duduk di syurga nanti, nak beri contoh apakah jannatul ajilah kalau nisbahkan kepada dunia tadi. Walaupun duduk di dalam syurga ni, tak, kita dihidang dengan pelbagai nikmat, macam-macam nikmat yang Allah beri kepada kita, tetapi tak boleh lawan satu nikmat yang paling sedap sekali terlawan, iaitu dapat melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Begitu di dunia saat ni. Nah, orang yang dapat jannatul ajilah bukannya melihat zat Tuhan, tapi hatinya sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Hak itulah paling tenang sehabis-habis tenang. Hak inilah hak inilah yang kita hendak sebenarnya. Walaupun duit tak cukup, duit tak ada, tapi hati tenang. Hak ni mahal ni. Habis itu. Fa ammal yatima fala takhar. Ini nak jawab kepada cerita atas tadi. Dia ada apa panggil jawapan antara 3 soalan di atas. Mana? Alam yajidka yatiman fa'awa. Jawab sini. Fa ammal yatima fala takhar. Kemudian wa wajadaka dhallan fahada. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Kemudian wa wajadaka ailan fa'aghna. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Ini nak khabar apa? Dulu kamu miskin, kamu yatim. Sekarang ni Allah memberi perlindungan kepadamu. Maknanya Tuhan memberi syarat kepada kita. Kalau dulu kita ingat, mun sedar dah dulu mun kalau yatim, kek gi esok-esok bila kamu berhadapan dengan anak yatim, janganlah kita berkerah dengan dia, sombong dengan dia. Hendaklah kita menyantuni, melindungi orang yatim, sayang, kasih kepada orang yatim. Tu nak kabarnya begitu. Begitu juga ketika kita sesat, Allah bagi kita petunjuk. Tak kiralah sesat dalam ilmu, dulu kita jahil, ada orang ajar kita ilmu, dapatlah petunjuk. Dulu kita sesat jalan, orang tunjuk kita, dapatlah petunjuk dan sebagainya. Apa-apa berkaitan dengan sesat, dapat petunjuk. Kek gi nanti apabila ada orang minta mu suruh mengajar, jangan mu cerkah dia. Tanhab, malah belajar diri ya mu. Contohnya. Nah, orang tunjuk kita di mana tempat, macam mana Datuk Datuk ni, macam mana Datuk dapat berjaya dalam kerja Datuk ni sehingga menjadi seorang orang paling kaya di Malaysia, 10 orang yang terkaya di Malaysia contohnya. Belajar sendirilah. Contohnya tu fala tanhar, jangan. Mengingat sedar dulu ni mu dalam keadaan sesat, dalam kata lain dulu mu miskin, mu dorok, mu lelah, mu lemah. Allah bagi jalan petunjuk gini. Tiba satu masa, satu saat nanti ada orang minta petunjuk padamu, hendaklah kamu bagi petunjuk. Jangan sembunyi. Tu nak bagi tahu kepada kita supaya sedar diri. Kemudian pula dulu wa wajadaka ailan fa'arna, dulu mendapati engkau ni fakir, maka Allah fa'arna, maka Allah kayakan dia. Maka bila Allah bagi kita nikmat, apa-apa jenis nikmat, nak kira nikmat. Apa makna kaya? Kaya ni makna kaya pun kaya. Kaya ni maknanya ada benda hak kita ada. Ada jenis orang kaya duit, ada jenis orang kaya ilmu, duit tak ada, ilmu banyak, kaya juga. Ada jenis orang ni kaya anak. Ada jenis orang kaya ni tanah, duit tak ada tapi tanah banyak. Tu panggil kaya. Tu maknanya kaya, nisbah kaya kita ni ia ada beza dengan kaya Allah Subhanahu wa taala. Allah kaya, ya Allah kaya. Kita kaya tak? Ya kita kaya. Cuma beza kita ni, kaya kita ni dikaid. Kaid ni, dia ni kaya banyak duit. Sebab apa? Sebab apa kaya? Banyak duit. Tu kaid dengan banyak duit. Dia ni kaya sungguh.
Mana kaya aku tengok duit tak ada. Betul duit tak ada tapi tanah banyak. Kait dengan tanah. Tak. Oh dia ni kaya sungguh. Kaya buat apa? Anak ramai. Kaya anak ramai. Duit tak ada, anak ramai. Kaya juga. Tak. Tu mana kaya? Cumanya kaya Allah ni tak sama macam kita lah. Kaya Allah ni tak ada kait. Itlaq, mutlak, semata-mata tak ada kait. Cuma kaya kita ni dikait. Kait sebab apa? Kaya sebab banyak duit. Kaya sebab banyak tanah. Kaya sebab apa? Tu kaya. Kaya Allah ia mutlak. Nanti kalau orang tanya kita, kalau kita kata kaya Allah ni dikait juga, masalah bagi kita. Kalau orang tanya kita, Allah ni kaya lah. Ya. Jadi sebelum Allah cipta apa-apa, Allah kaya ke miskin? Dah. Kalau kita kaitkan kaya ni, kita sebut kaya ni kita kaitkan dengan sesuatu, sebelum Allah cipta apa-apa, Allah kaya ke miskin? Nak kata Allah kaya macam mana? Langit tak ada, bumi tak ada, tak cerita lagi. Tu bezanya kita dengan Allah. Kaya Allah ni mutlak, semata-mata, tidak ada kait mana-mana. Adapun kaya kita dikait. Maka bila kalau kita Allah bagi kita nikmat, kekayaan, ke apa jenis bentuk nikmat lah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Maka nikmat Tuhan engkau yang Allah bagi tu, maka ceritakanlah. Maknanya janganlah kedekut mana gitulah. Kalau kita duit banyak dah, duit ada lebih, duduk main motor Honda kat lapu pula semua, belilah kereta. Dah anak ramai tu nak naik bas semua, naik Grab semua, nyanyi kan anak. Tu nikmat tu kena ceritalah. Dalam bentuk cerita ke, beroyak ke, perbuatan ke, tak kira lah. Tak kena cerita. Kadang-kadang kita duit banyak, kita tak khabar kita orang kaya. Orang ni minta sedekah pun tak tahu siapa orang kaya sini. Dah tak cerita, tak tahu, tak menonjol kekayaan kita tu. Orang ni tak dengar cari, siapa nak cari minta sumbangan, tak tahu. Tengok miskin. Gi tempat lain pula. Padahal kampung kita ramai ni, jutawan senyap. Ni bagi jutawan senyap ni, jangan senyap. Kena cerita hak nikmat Tuhan bagi kita tu. Biar apa? Tujuan mudah orang mari minta sedekah. Ni kita takut. Buat senyap aja. Tak boleh. Begitu juga dengan ilmu. Allah bagi kita nikmat ilmu, maka hendak ceritakan ilmu kita tu. Kita ada ilmu kena khabar. Jangan tunjuk warak tak tempat. Ada jenis setengah orang ni warak tak tempat. Lagu mana? Mak, tolong ajar aku ilmu ni, mak. Aku tak pandai. Allah, mak ramai orang kampung jahil, tak pandai ngajar. Aku ni apalah, ilmu tak ada. Orang panggil warak tak tepat. Jadi kita tak cerita tentang kehebatan kita kepada orang. Orang tahu kita ni alim, menyebabkan masyarakat ni jadi jahil. Ada? Boleh ngajar mak? Boleh, insya-Allah. Ini cerita kita pandai. Jangan duduk main warak tak tepat gitu. Tak pandai saya ni jahil. Kena cerita nikmat yang Allah bagi kepada kita tu, duduk main sipang juga. Dah masyarakat ni jahil, nak pergi jauh, nak pergi cari syekh, nak jauh luar negara, malah. Dah kampung kita ni tak ada. Sedangkan kampung kita ramai orang alim, orang pandai, maka hendaklah kita cerita nikmat yang Allah bagi kepada kita supaya orang tahu. Bukan kita nak takabur, nak riak, bukan. Untuk supaya orang tahu nikmat apa yang Allah bagi kepada kita, supaya orang dapat ambil manfaat di kita. Hak tu sebenarnya yang syarakna. Habis itu insya-Allah kita akan sambung semula surah Insyirah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbi yassir ولا تعسر ربي تمم بالخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله. Wah, dia JK sini. JK Nadia kau. Dia nak ada umur JK.
Belakang dua, tiga.